ingat. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedang jemaat yang dirahmati oleh Allah, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada masa yang dunia duduk sibuk dengan penyakit, dunia duduk sibuk dengan vaksin, baik Sinovac, baik Astra, baik Pfizer dan sebagainya. Satu vaksin lagi bagi umat Islam perlu kena ada di dalam diri, ialah vaksin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hari baru ni ada seorang kawan daripada Sweden atas satu klip mari kepada saya. Dan di dalam klip tadi satu cong BBC, terkenal lah BBC ni, satu cong buat satu raikan di tempatan kita ni. Satu raikan, di dalam raikan tadi tentang orang muda di satu kampung. Dia rayak cara kedudukan di kampung dia tadi minum dan makan daun ketung. Jadi klip tadi terselebar seluruh dunia lah. Walaupun dia cakap bahasa Melayu, apabila satu BBC ni maknanya dia boleh terjemah pergi pada bahasa Inggeris, pergi pada bahasa Arab dan sebagainya. Dengan sebab klip tubik tadi, maka saing daripada Sweden dia kata cuba ustaz kecek tajuk ni dan apakah kedudukan di rumah kita. Jadi di dalam klip tadi seton kepada kedudukan rakyat orang tempatan kita, khususnya orang Melayu. Nah, di dalam klip tadi dia kata orang kampung ni mana kebanyakan pakat makan waktu belaka lah dia kata. Nah, dia 7 tahun dah. Dah 7 tahun dah tak ada tinggal. Tak boleh tinggal dia kata. Kalau nak tinggal boleh juga, kena tak ada token dia kata. Apabila tak ada token tadi barulah boleh tinggal. Dan juga dia kata orang ukuk piyah pun minum juga dia kata. Orang ukuk piyah pun minum juga. Jadi benda ni pasti kita kena top tuan semula kedudukan di rumah kita, kedudukan rakyat umat di dalam masyarakat kita. Sebenarnya benda ni dia jelas, baik Malaysia, baik tempatan kita tentang rebuh, khususnya membawakan kepada mabuk. Kalau nak buat ubat samurai hak biasa tu tak apalah. Tapi kalau nak makan tadi dengan sebab jadi menega, dengan sebab jadi mabuk, tentu benda tu benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kelih di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ni, dosa besarnya berat tak berat tadi Allah Taala kelih kepada hasil daripada dia buat. Khususnya kalau perbuatan kita tadi jadi mudarat kepada diri kita, pasal tu Allah Taala larang bunuh diri tak boleh, haram, dosa besar kerana mudarat kepada diri kita. Curi adalah benda besar di dalam Islam kerana mudarat masyarakat. Dan juga minum arak, benda mabuk, tak boleh juga benda besar di dalam Islam kerana dia mudaratkan kepada masyarakat dan agama. Islam terdirinya dosa besar kecil kembali kepada jahatnya perbuatan tadi. Dan juga kalau kita kelih, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqal azab bima kanu yufsidun. Sesungguhnya mereka-mereka yang kufur kepada Allah, lagi wasaddu an sabilillah, bukan dia tak cara tak beriman pada Allah Taala sekadar dia dak giskat orang lain pula. Dua perkara.
zidnahum azaba, Allah Ta'ala tambah azab dia. Orang pesen ni dia tak boleh kena 2 tahun. Kenapa? Kerana kejahatan dia tu besar. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari ni di dalam masyarakat kita tadi, celak mata kelih ramai orang-orang yang ada kebun tak lekat buah, orang-orang yang motong tak lekat pok, tak lekat segerak, dan juga motor kereta ramai kena curi dan sebagainya. Hasil daripada mana? Hasil daripada pemuda-pemuda yang kena penyakit lebih daripada penyakit virus corona 19 lagi. Virus corona 19 kita menakutkan, menyebabkan kita tak berani kadang-kadang masjid, tak berani nak sembahyang dan sebagainya. Memanglah dia besar sungguh. Tapi benda yang paling besar lagi, penyakit yang kena masyarakat kita lah ni, pemuda. Pemuda kalau kita kelih di dalam klik tadi satu kampung, apatah kampung-kampung yang lain lagi. Bagaimanakah kampung-kampung yang lain yang tak tubik berita, yang tak tubik klip? Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Oleh itu Nabi SAW, Nabi larang benar ijtanibul khamr. Setengah ulama dia kata ganja, dadah, sinseptik ni lebih bahaya daripada arak lagi. Nah, lebih bahaya daripada arak. Hak Nabi larang ijtanibul khamr, dan taklah kamu jauh daripada arak. Fa innaha ummul khaba'is. Kenapa? Kerana arak ni punca, kepala kejahatan. Adanya hari ni kita kelih dadah. Bagaimanakah kedudukan masyarakat kita hari ni? Nah, nak cari orang lekat masjid, nak cari orang jadi tok imej, setengah-setengah kampung nak cari orang band daripada kalangan pemuda tak ada. Dengan sebab apa? Dengan sebab daun ketum. Dan 90% di Gok, saya pernah tanya Gok Rengcam Naraciwak, 90% hasil dia dengan sebab sinseptik. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, bahaya yang kita kelih di dalam masyarakat sekarang ni, itulah. Nah, itulah benda yang Nabi larang semenjak daripada dulu lagi. Khususnya kalau kita nak bilang benda-benda yang jadi merbahayakan kepada masyarakat dengan sebab daun ketum dan benda-benda mabuk ni, yang pertama sekali dia mengubahkan sifat daripada manusia jadi binatang. Ramai mana orang-orang yang sanggup hina orang tua dia dengan sebab minta duit orang tua tak wih. Dan satu, ketika berlakunya seorang orang tua nak mati. Orang tua nak mati tadi, pada masa dulu dia buat gigi daripada emas. Anak dia yang menagih ganja tadi, menagih benda sinseptik tadi, patut perlunya masa tu tadi dia ajang ngucap orang tua dia la ilaha illallah. Dok. Dia ambil besi pahit air sepengat spekan lebih besar pada spek pahit ni lagi. Dia tay di mulut mak dia tu kerana nak ambil gigi daripada emas. Nah, saat-saat mak nak mati tadi dia ambil besi tay untuk nak ambil gigi tu pergi jual untuk nak mengisap. Waliyahzubillah. Ini bahaya daripada benda ni dia ubah seseorang manusia daripada seorang insan jadi seekor binatang di dalam masyarakat kita. Waliyahzubillah. Ini benda yang kita nampak kelih. Dan orang yang kena penyakit ni bukan seorang biasa, bukan seorang manusia pokatik, bukan dah. Ini bahaya yang pertama. Bahaya yang kedua, muslimin yang dirahmati oleh Allah, kedudukan dia seperti orang bodoh. Tinggal benda-benda yang bermanfaat, tinggal benda-benda yang berfaedah, tinggal kerja buat, tinggal rumah tangga, tinggal anak bini, duduk sorang, duduk rebuh kok bawah pokok kayu. Waliyahzubillah. Dan saya pernah cerita, kata seorang perempuan wanita, dia kata, ustaz, tak saya tanya bab nafkah lah dia atas sekarang ni. Tok laki dia tu, hari ni dia kata tok laki dia tubik sekali dengan anak pukul 7, pukul 8 pagi pergi sekolah, anak pergi sekolah, tok laki tak tahu pergi mana. Pukul 4 kat reng kelik anak pas sekolah, tok laki tak kelik lagi dah, kelik pukul 2 malam. Kelik lewat kerja buat dak, tak apa lagi esok, tak apa lagi ustaz,
Tapi pukul 8 pagi esok minta duit dengan bini juga. Sebagaimana anak minta duit dengan bini, tok lelaki minta duit dengan bini. Kenapa? Kerana penyakit ni. Penyakit yang kita duduk sebut di dalam masyarakat yang kita duduk hadapi pada masa sekarang ni. Yang kedudukan tak usah tanya amanah lah. Tak usah tanya tanggungjawab. Tak ada tanggungjawab. Waliyahzubillah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan juga kalau kita kelih kedudukan orang-orang yang terlibat dengan daun ketum, benda mabuk dan sebagainya dalam masyarakat ni, dalam masyarakat kita, tanpa amanah. Saka dia nak jaga semayang bini dia sendiri pun tak lekat. Saka nak jaga bab agama, bab mengajar, bab baca Quran, dia sendiri tak sentuh Quran. Waliyahzubillah. Ada seorang berlaku pada waktu petang dia masuk rok, dan saya kenal orang ni. Malam tu tak balik. Tak kelik malam tu keluarga cari. Esok pagi jumpa, dia naik pohon kayu, ambil galah sok untuk nak curi buah kayu demo. Patutnya sapal ajal, mati jatuh. Dengan galah, dengan duduk di dalam kebun demo, mati dengan keadaan duduk nak curi barang demo. Wal'iyadzubillah. Ini masyarakat yang kita duduk, masyarakat kedudukan yang kita duduk pada masa sekarang. Dan juga bahaya daripada penyakit, daripada orang-orang yang makan benda-benda yang mabuk, muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dia tak pandai guna duit pitih. Tak pandai guna duit pitih. Dia ambil duit pitih 300 kok, minta dengan mok. Saya kenal ada seorang tadi, mok pergi motor pagi, dia pergi ngutik pukul 10. Mok boleh duit pracarak, dia ambil berah duit pracarak tu pergi jual pula. Nah, tak ada orang buat lagu mana dalam masyarakat. Nah, dengan sebab benda ni kalau kita nak bilang, wal'iyadzubillah, banyak mudarat yang ada pada masa sekarang melalui penyakit yang tubik klip tadi. Dan sebesar sekalinya orang ni diatasi oleh syaitan. Kita lari daripada syaitan kerana syaitan adalah musuh kita. Innahu lakum aduwwum. Innahu aduwwum mubin. Syaitan ni adalah musuh. Di dalam sejarah kita, cuba kita baca sejarah orang tua kita. Kita cabut tubik di dalam syurga tempat seni, tak ada kes lain ke syaitan. Duduk gaya, duduk asuk kita. Tiba-tiba hari ni kita duduk baik pula dengan syaitan. Kita tak seharaplah syaitan untuk nak ambil kita pergi kepada syurga. Tak ada jalan. Nah, syaitan jalan ni dia nak ambil kita jadi masuk neraka Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana. Siapa-siapa yang jauh daripada mengingati Allah, maka mereka itu saing dia ialah syaitan. Wal'iyadzubillah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ini sebelah orang yang makan pula. Kalau kita tanya pula sebelah orang toke pula di dalam masyarakat kita. Wahai toke-toke yang nego, carilah nego yang paling baik. Dan kita ada masa lagi untuk nak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari nego tempat kita, Masya Allah. Allah Ta'ala buka jalan perniagaan, jalan kerja buat rumah kita. Kalau kita pergi setengah-setengah negeri, tak ada kerja. Pelajar tubik daripada Mahalai, tak ada kerja. Dan saya kenal ada sebuah negeri, orang jadi kru, jadi guru. Tak cukup gaji guru, tubik pukul 2, pukul 3 tengah hari kena pergi kerja taik kasan Kedah. Lepas pada taik kasan, pergi jual barang rocek puluh hingga sampai pukul 10 malam. Sehari 3 tempat dia kerja, cari rezeki. Susahnya negeri demo. Payahnya hidup negeri demo. Alhamdulillah negeri kita, Masya Allah, Allah Ta'ala bui kemudahan. Dengan sebab keberkatan orang tua kita duduk semayang band, duduk gapok, Allah Ta'ala bui macam-macam tempat kita. Perniagaan lauk dekat. Tara baik, buah kayu, tubik banyak. Susu getah pun ada belakang. Maribah pula adanya ikan keli, ikan limak. Subhanallah.
Orang yang duduk negeri pada pasir mari tempat kita, ini adalah nikmat, dia kata. Saya tak pernah kelih, dia kata. Nikmat tempat kita ni tak ada tempat dia kata. Subhanallah. Oleh itu kita pesan kepada orang yang menega cari duit demi untuk kecacatan orang-orang muda di dalam masyarakat, ittaqullah, takutlah pada Allah. Kita berhentikan. Orang tu dia kata, kami 7 tahun dah. 7 tahun dah duduk gebuh daun ketung makan 3 kali sehari dan kami tak boleh berhenti kalau tokai duduk ada. Allahu Akbar. Banyak manakah kita menangguhkan dosa manusia 7 tahun. Dah. Kita walaupun kita nak hebat, walaupun kita nak sedap, walaupun kita nak kuat, kita kena ingat satu hari nanti kita paling jumpa dengan Allah Ta'ala. Kita kena jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling kuat. Limanil mulkul yaum. Siapakah milik hari ini? Siapa yang mempunyai kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahhar. Tuhan seorang. Nak gedebel, nak hebat, nak ada peluru, nak ada bedil, nak ada gapo pinggir pun. Idza jaa apa sebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran Al-Karim, kullu nafsin bima kasabat rahin. Setiap orang mengikut apa dia kerja. Dan juga Allah Ta'ala sebut juga di dalam Al-Quran Al-Karim, zalika ma kunta minhu tahid. Mati yang kita duduk cari, duduk lari, duduk taksir tadi, satu hari dia akan jumpa dengan kita muslimin yang dirahmati oleh Allah. Toke-toke yang nego benda yang tak molek, kita berhentikanlah. Kita dah punuh rakyat, kita dah punuh masyarakat, kita dah punuh orang muda di tempatan kita. Berhentikanlah. Ini tanggungjawab. Kita seorang tanggungjawab dosa dengan Allah Ta'ala tu tak padai dah. Apatah lagi kita nak tanggung umat manusia dengan sebab duit pitih kita, mereka tu tadi menyeleweng daripada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, benda saat ni perlu kita kena pakat-pakat tanggungjawab. Bukan ustaz seorang. Tanggungjawab orang jadi orang tua, keluarga. Allah Ta'ala akan tanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bukan tok guru, bukan baba seorang, bukan doktor situ, bukan doktor sini, bukan tok imam, semua Allah Ta'ala akan tanya kita benda ni. Tanggungjawab ni bukan seorang dak. Pakat-pakat tanggung belaka di hadapan Allah Ta'ala. Dan juga kalau kita kelih hak sebalik orang-orang muda tergelan dengan sebab daun ketung, tergelan dengan sebab ubat-ubat, khususnya pada masa sekarang ni bebas pula jual wal iyad billah. Setara hari yang jual susuk-susuk tu pun pening banyak mana. Sekarang ni kod mai dah jadi sah, jadi halal bagi kod mai jual bebas pula. Bagaimanakah kedudukan orang muda tempat tai kita? Orang muda tergelan dengan sebab daun ketung. Dan dalam masa sama pula kita kelih orang-orang yang agak kata semaya ban pula tergelan pula dengan air sofa pula dah. Walaupun ulama dah berpendapat benda yang dia tulis, khususnya sofa ni, bola sofa ni sebenarnya dia tidak ada benda-benda menakutkan sebenarnya. Kerana setengah-setengah tadi dia duduk mengugukkan orang. Bola sofa ni bala nak turun 2000 bala, 200 bala dan sebagainya. Kita kena buat gotu, kena buat go ni. Menyebabkan adat-adat jahiliah tu ada setengah-setengah dalam masyarakat kita kelih. Tulis ayat-ayat Quran bubuh dalam bekas patu pakak minum dan sebagainya. Walaupun ulama dia berpendapat tak ada masalah lah nak minum ayat-ayat Quran tadi. Dan selama mana ayat Quran doa tu tak ada apa boleh minum. Tapi sebenarnya Al-Quran turun mari ni bukan sekadar untuk minum. Al-Quran yang Allah Ta'ala buat mari kepada kita ni hudal linnas, sebagai pertunjuk bagi manusia. Hak tu hak besar. Sebagai tanam bagi kita.
Kalulah dengan sebab air Quran kita pakai minum, saya rasa para sahabat buat pelakon. Tapi dia bukan duduk situ dok. Dan dia bukan sekadar minum air saja dok. Tapi mereka itu beramal. Dan mereka itu beramal dengan Al-Quran. Hak ni hak nak ni. Orang-orang hak beragama hanya minum air saja. Budak-budak muda mabuk dengan daun ketung pula. Lagu manakah kedudukan masyarakat muslimin yang dirahmati Allah. Nah, oleh itu Al-Quran, fadzakir bil Quran liman yakhafu wa'id. Kerja Al-Quranul Karim ialah tegur, ajar, tabtuan. Itu kerja besar. Fadzakir bil Quran, dan hendaklah kamu mengingati dengan Al-Quran liman yakhafu wa'id, bagi mereka takut tentang hari akhirat. Muslimin yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala bagi Quran kepada kita ni supaya kita ngaji, belajar, beramal. Bukan sekadar ambil wak minum, wak mandi saja, bukan. Dan ada kita faham salah setengah-setengah ulama tak kena amal hak pasal ni, kerana Nabi tak ada buat. Hak Nabi buatnya, Nabi baca adalah Nabi baca ubat orang sakit, ruqyah dan sebagainya. Tapi minum atas dasar nak tolak bala, nak akak bala yang Allah Ta'ala nak turun tadi, benar tu adalah benar tidak ada di dalam agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan oleh tu di dalam tajuk, saya rasa tajuk ni kita pakat kecek lah. Hari ni orang jatah mari klik beroyak ke bini, klik beroyak kepada anak. Tajuk-tajuk yang Tok Khatib duduk kecek sebagai bui kesedaran kepada masyarakat kita dan orang muda. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdi shababana wa shabatina ila ma tuhibbu wa tardah. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمين آمين يا رب العالمين. وأقيموا الصلاة.